الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala musia yang ketiga daripada surah Al-Fatihah, iaitu perkataannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, sekali kita lihat dia seolah-olah merupakan pengulangan kepada Bismillahirrahmanirrahim di awal, iaitulah pada Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang datang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Apakah ia pengulangan? Kebanyakan ulama berpendapat bahawa ia bukan pengulangan, kerana ia merupakan satu penegasan yang baru. Apabila kita bincangkan perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam, maka ia menampakkan kepada ukurnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, meliputinya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala akan segala sesuatu. Yang telah kita pelajari pada Alhamdulillah itu merujuk kepada istighraq, bermakna meliputi segala sesuatu, meragumi segala sesuatu. Jadi bila datang Ar-Rahmanir Rahim, ia merupakan satu bentuk penjelasan bahawa walaupun Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah ini memiliki segala-galanya, tetapi dia tetap memiliki sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau nak dibayangkan contoh yang mudah, kita melihat di kalangan negara-negara besar, katalah US pada hari ini, berkuasa, the most powerful country, negara yang paling maju, yang paling hebat, yang paling segala-galanya, kemajuan duniawi itu. Tetapi bila mereka memasuki satu tempat, ada tak Rahman, seperti yang selalu diwar-warkan. Tidak ada berapa ramai perempuan yang telah pun dianiaya di Iraq sebagai contohnya. Berapa ramai orang-orang tak bersalah di Afghanistan yang dibunuh. Kalau nak dibandingkan, nak simplifikan perkara ini supaya senang difahami, Maha suci Allah SWT, walillahil masalul a'la. Allah SWT tak layak disamakan dengan Amerika, tak layak disamakan dengan siapa pun. Tetapi bagi menerangkan kepada kita, Allah SWT memiliki kekuasaan menguasai segala-galanya ini. Tetapi dalam pentadbiran kekuasaan Allah ini, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Apa beza di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Dari sudut bahasa Arab, ia merujuk kepada dua wazan, iaitu fa'lan dan juga fa'il. Fa'lan dan juga fa'il, dia panggil sirah mubalaghah, yang merujuk kepada melampau-lampau sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Setengah pengkaji bahasa mengatakan bahawa Ar-Rahman berasal perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman ada kha, titik di atas ha tersebut, dan dia merupakan perkataan Ibrani. Kemudian datang Ar-Rahim bagi mengukuhkan Ar-Rahman yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu. Ini setengah mereka mengatakan. Tetapi bagi Tahir Ibn Ashur, seorang ulama mufassir yang terkemuka dari utara Afrika, dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir menafikan perkara itu, kerana bahasa Arab lebih awal daripada bahasa Ibrani. Kalau kita kaji susu galunya, bahasa Arab ini bermula dengan Nabi Ismail. Kalau ada satu pandangan, katalah pandangan yang paling simple, bahasa Arab ini Nabi Ismail. Nabi Ismail bapa kepada orang Arab. Ismail adalah abang kepada Ishaq. Ishaq adalah anak Nabi Ibrahim dari isterinya yang pertama yang bernama Sarah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim memperolehi anak yang kedua namanya Ishaq selepas Ismail. Jadi Ismail sudah besar. Ismail sudah bertutur dengan bahasa Arab dengan ibunya, iaitu Hajar. Maka tentulah tidak wajar kita mengatakan bahasa Ibrani diambil dalam Quran untuk menunjukkan keunggulannya, sedangkan bahasa Arab itu lebih awal daripada bahasa Ibrani. Ini dari sudut linguistik itu sendiri, dari sudut perkembangan bahasa itu sendiri. Setengah mereka mengatakan bahawa Ar-Rahman ini berbeza daripada Ar-Rahim. Dan itu bila dikatakan kepada golongan musyrikun, wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa ma rahman.
Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, dalam surah Al-Furqan ayat ke-60. Apabila dikatakan kepada golongan musyrikun itu, marilah sujud kepada Ar-Rahman, kepada Allah SWT, mereka bertanya pula, siapa dia Ar-Rahman itu? Adakah kau nak menyuruh kami untuk sujud kepada apa yang kau katakan? Maka bertambahlah mereka itu lari daripada apa yang diarahkan itu. Ini surah Al-Furqan ayat 60. Dan kalau mereka pula berkata, yang kami kenal adalah Rahman Al-Yamama. Rahman Al-Yamama ni adalah seorang kaya yang banyak memberi kepada mereka di belanja, sokongan keuangan dan sebagainya di kalangan musyrikun. Dia mempermain-mainkan Nabi SAW dengan mengatakan bahawa Rahman yang kau sembah itu kami tidak sembah, tetapi kami sembah Rahman, kami memuji Rahman yang berada dekat Yamama, satu daerah dalam negara Arab Saudi itu. Tetapi Allahu a'lam, pandangan yang paling tepat yang disokong oleh banyak para ahli bahasa bahawa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah berasal dari perkataan Rahman. Rahman, ya, Ra, Ha, Mim. Dan dari sudut psikolinguistiknya, kalau kita belajar bahasa ni pun ada psikolinguistik, psikologi perkembangannya. Umpamanya dahulu orang menyebut tentang JAMBAN, apa dia? Tempat qada hajat kan. Kemudian orang tidak menyatakan lagi perkataan itu, ditukar menjadi tandas. Kemudian tandas pun sudah tidak mesra lagi kepada pengguna, tukar kepada bilik air. Betul? Bilik air pun sudah tidak lagi baik untuk digunakan, seolah-olah dia kurang dari sudut akhlaknya, maka digunakan perkataan apa dia? Washroom. Washroom sekarang jadi restroom pula. Dia perkembangannya begitu. Mana itu nama dia psikolinguistik, psikologi. Maka di surah bahasa Arab, kalau kita perhatikan, bila disebut perkataan Ar-Rahman, datang perkataan Rahamim. Rahamim ni kalau di surah bahasanya, penuturannya pun penuh kelembutan. Jadi dengan sebab itu, bila menamakan Allah SWT Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku ini Ar-Rahman, aku ini Rahim, faman wasalani wasaltuhu, wa man qata'ani qata'tuhu. Telah di Sahih riwayat Bukhari Muslim, aku ini Rahman, aku ini Rahim. Maka sesiapa yang menjalin hubungan silaturahimnya, maka aku akan sambungkan, beri keberkatan kepadanya. Tetapi sesiapa yang memutuskannya, maka aku akan putuskan hubungan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, perkataan Rahman dan juga Rahim adalah merujuk kepada nama Allah SWT. Itulah yang paling tepat. Asalnya pada Rahman, bukan asalnya seperti dikatakan segelintir berasal dari perkataan Ibrani. Tidak. Walaupun tidak menafikan dalam Al-Quran itu sendiri ada perkataan-perkataan yang ambil di bahasa-bahasa lain, kerana itu adalah sifat bahasa yang hidup, akan berlaku peminjaman, dan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.